kena ada 2 akaun simpanan. Maksud saya akaun bank ataupun seelok-eloknya kita mempunyai 2 akaun simpanan. Kan? Seeloknya lah sekurang sekurang-kurangnya kita perlu ada 2 akaun simpanan. Okay? Bila semua simpanan yang kita letak dekat dengar. Dengar. Ya. Ali, kau cakap dengan ayah kau diam sikit. Okey, tak kisah. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Zariha dari Snack Art Channel. Salam Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Topik hari ini masih lagi berkaitan dengan wang. Di mana anda simpan wang? Atau bagaimana cara kita menyimpan wang? Wang batal, wang tilam, dalam tabung, dalam sampul surat. Tapi kali ini saya tak nak berkongsi tentang cara-cara simpan dalam sampul surat ke, dalam tabung dulu ke apa tu. Itu hanya side aja kan, terpulang kepada kita nak simpan kat mana kan. Itu hanya untuk motivasi kan, ataupun lebih kepada kreativiti. Tapi perkara penting yang saya nak kongsi kat sini adalah bagaimana kita menyimpan wang yang boleh menguntungkan kita, dan juga dalam masa yang sama kita rasa seronok dalam progres ataupun dalam tindakan kita yang buat tu kan. Kita nampak dan dia memberi kita inspirasi ataupun menggalakkan kita lagi ya. Dengan keseronokan tu dia membuatkan kita mampu melawan nafsu-nafsu kita untuk berbelanja. Okay, kita nampak kan keseronokan sebab belanja tu seronok. Rupanya menyimpan ni pun seronok juga. Okay. Bila kita sebut tentang wang simpanan kan, simpanan yang lebih mudah kan, kita ada liquid dengan fix. Liquid ini adalah simpanan wang yang mana kita senang nak akses dia, dan fix ini adalah simpanan juga, tapi dia agak mengambil masa ataupun dia dalam keadaan yang beku kan. Jadi kita perlu cair dulu baru kita boleh gunakan. Jadi ada proses dia. Okey, apakah simpanan liquid ni? Simpanan liquid adalah simpanan cash, wang cair kita, sama ada kita simpan dalam dekat tangan kita, dekat bank kan, ataupun dalam ASB ke tabung haji. Selain daripada itu, barang kemas juga adalah tergolong dalam liquid saving atau simpanan cair. So barang kemas tu, ingat barang kemas. Ingat barang kemas tu. Okey, wang simpanan cair, barang kemas. Yang mana fix pula adalah seperti rumah, saham kan, unit trust, fixed deposit yang ada tempoh-tempoh tu. So itulah, so anda dapat secara kasar anda dapat bayangkan kan, liquid dengan fix. Okey, bila kita ataupun bagaimana kita nak mengagih wang tu kan, bagaimana kita nak mengagih wang yang kita ada tu kan, kita nak agih-agih kan, yang saya cakap 3, lepas tu macam-macam simpanan lain tu, macam mana kita nak agih duit tu ya. Kita dah ada tapi nak simpan duit tu. Okey, bila kita sebut pasal liquid, kategori yang kita perlu simpan dalam liquid kecairan ni adalah kita punya simpanan kecemasan kan, yang saya disebut kecemasan. Anda cuba tengok 3 simpanan yang penting yang perlu kita ada. Ada 2, iaitu simpanan kecemasan dan simpanan dana rizal. Yang ini antara simpanan yang boleh kita letak atau dalam kategori wang cair. Dan simpanan dalam yang fix pula adalah simpanan persaraan kan. Kita boleh letak dekat sana. Ataupun jika anda
ada simpanan lain seperti simpanan pelajaran yang sampingan kan, simpanan percutian ataupun simpanan itu pula lah kepada anda kan. Kalau nak rasa nak cepat, letaklah dalam yang bentuk cair ni. Okey, bagaimana ya? Bagaimana adalah jika anda bekerja kan, anda bekerja maknanya sekurang-kurangnya kita kena ada 2 akaun simpanan. So, kenapa saya cakap 2 akaun simpanan? Yang akaun simpanan bank tu, akaun simpanan ya, bila kita bekerja, akaun bank ni digunakan bila untuk duit transfer dalam akaun kita kan. So, tak kisahlah bank mana-mana. Jadi, akaun simpanan bank yang duit masuk, duit gaji masuk tu, dia disertakan dengan kad. Kan ATM card di mana kita senang nak akses dia. Bila senang nak akses dia, automatik senang akses, maknanya simpanan yang sesuai diletakkan dalam akaun yang gaji tadi tu, akaun bank kan, kita letakkanlah akaun bank A kan. So jenis simpanan yang perlu ada kat situ adalah simpanan kecemasan. Kerana simpanan kecemasan kita anytime kan, kita tak tahu kecemasan 2-3 pagi boleh berlaku. Jadi bila ada ATM tu senang kita nak akses tu duit tu kan. So amount tu tuan-puan refer kepada video yang sebelum ni yang saya dah bincang. Okey, itu simpanan kecemasan letak dalam bank A. Okey, bagaimana pula simpanan dana rizab kan? Dana apa tu dana rizab? Anda rujuk juga dekat situ kan. Simpanan dana rizab ni kita boleh letak dalam akaun B, akaun simpanan 2, iaitu akaun simpanan B ni, iaitu tabung haji ataupun ASB ni yang saya nampak lah biasa-biasa kan. Yang ini yang mudah, rata-rata orang tahu. So duit yang simpan dalam akaun simpanan B adalah dana rizab. Dana rizab itulah kan simpanan yang atau uang di mana kita perlu duit tu untuk bila kita kehilangan pendapatan. So itu pulanglah kalau dalam keadaan sekarang kan ekonomi merundung ni, so seelok-eloknya setahunan kita ada. So kita ada masa kan, menggunakan masa untuk mencuti kita, jadi kita ada masa untuk membuat carian pekerjaan. So itu dana rizab saya cakap letak dalam akaun B kan. Tapi sebaliknya kan, sebagai seorang perempuan, wanita biasalah kan, dana rizab kita tidak boleh letak dalam akaun simpanan A tadi sebab dia senang akses kan. Bila hanya betul-betul perlukan, baru kita ambil dekat tabung haji atau ASB tadi tu kan. Tapi duit tu kita boleh gunakan untuk membeli barang kemas kan. Kita boleh gunakan ia sebahagian, separuh, semua untuk membeli barang kemas sebagai wanita. Pandangan saya ke arah wanita kan. So di situ anda boleh belilah barang kemas untuk perhiasan, tapi hati-hatilah kan. Ada juga risiko kan. So yang tu anda kena tahulah kan, risiko kecurian macam tu kan, bahaya juga. So di dalam waktu yang sama, simpanan dana rizab tu boleh digunakan untuk membeli barang kemas kita. Jadi dalam masa yang sama kita enjoy lah kan kecantikan tu. Kita merasa kita pakai kan, tak kisahlah pakailah dekat rumah untuk kepuasan diri kita sebagai wanita, sebagai motivasi kita, sebagai rasa secure kita, keselamatan kita. So barang kemas tu letaklah dana rizab. Okey. Berbalik kepada simpanan ketiga, iaitu simpanan persaraan. Macam mana nak simpan simpanan persaraan? Terpulang nak letak dalam sebenarnya simpanan persaraan termasuk yang simpanan kerja SP tu, simpanan kerja SP, dan juga simpanan yang orang kata 10% ataupun 15% daripada pendapatan yang untuk amount simpanan persaraan tu anda boleh letaklah dalam tabung haji ataupun ASB. Tapi bagi saya, selepas berapa tahun ni kan dalam mengurus wang, simpanan persaraan, katalah anda mempunyai rumah. Kalau saya kan, saya cerita pasal rumah. Ada rahsia yang saya belum kongsi lagi, keuntungan dalam membeli rumah. Rumah kita, sekiranya anda mempunyai rumah
simpanan persaraan boleh juga digunakan untuk membeli rumah. Kerana membeli rumah ada keuntungan yang kat situ yang saya dah bincang, tapi saya akan kongsi juga yang lebih detail, yang orang kata untuk menjelaskan lagi keuntungan simpanan persaraan dalam bentuk fix kan, dalam bentuk beku ataupun dalam bentuk rumah kan. Sebab rumah tu bila kita membeli rumah mengikut kepada lokasi, kita untung kat situ. Jadi simpanan wang kat situ juga memberi keuntungan kepada kita, termasuk juga simpanan-simpanan yang lain tu. Jadi saya harap anda nampak secara kasar lah di mana nak letak wang anda kan, dalam akaun simpanan A, akaun simpanan B, dan fix deposit ataupun dalam bentuk yang lebih beku rumah. So itu saya rasa secara ringkas macam itulah yang saya amalkan juga. So saya harap anda sambung dalam video yang seterusnya, yang ada portion yang saya kira yang saya nak share dengan anda keuntungan bila kita membeli rumah yang saya tidak share dalam video yang lepas. Saya harap sudilah anda kiranya subscribe video saya atau share video saya dengan rakan-rakan anda di luar sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.